Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari penonton setia wanita hari ini. Terima kasih luangkan waktu anda bersama kami dan menjadikan kami pilihan tengah hari anda. Hari ini luar biasa, sekian lama saya tak berjumpa dengan beliau. Saya akan bersama dengan Fahrin Ahmad. Oh, akhirnya bertemu kembali, bergandingan bersama. Sebab saya selalu dengan Fiza. Yalah, rakan sepergelakan awak. Okey, sambil-sambil kita bergurau-gurau ceria, kami mengharapkan kehadiran kami di Kaca TV bersama dengan anda bukan sahaja menceriakan tetapi berkongsi pelbagai informasi dan juga topik menarik untuk hari ini. Ya, teruskan perhatian anda bersama dengan kami kerana bukan sahaja berkenaan topik kita hari ini. Sekarang ini kalau siapa yang melihat kepada drama-drama terbaru di TV3 tu Farin, saya tahu awak pasti ada rindu. Awak pasti ada rindu. Betul. Kalau dah ada rindu pastinya ada kasih. Betul. Jadi kita sekian terlebih dulu. Rindu kasih. Maafkan ya, bos ya. Ada orang lemas, ada orang lemas. Hidup ke mati ke dia kisah. Tapi siapa yang nak jumpa dengan saya? Dia cakap dia anak kandung awak. Saya minta maaf, Puan. Ya Allah. Kemas duit emas semua hilang. Cuba abang tengok ni. Rindu Kasih, Isnin hingga Khamis 10 malam. Terbaru di Samarinda TV3. Dibintangi Umi Nazira dan juga isu Islam yang berada bersama dengan kita dalam studio pada hari ini. Apa khabar korang? Baik, alhamdulillah. Okey. Baik, Salina Panjang dan Amelia Muzammil. Muzammil. Amin. Pandai tambah nama orang. Kan? Dia kata, cuba sebut nama penuh lah. Tapi Amir je lah. Amir je. Amir dan Salina lah. Okey, baik. Setakat ini dah 7 episod dah Rindu Kasih. Ya, hari ini. Macam mana sebenarnya sambutan daripada peminat Umi, peminat Izu dan juga seluruh tim Rindu Kasih? Alhamdulillah minggu ni kita mula trending kan. Minggu lepas kita susah sikit sebab berlawan dengan politik Malaysia. Timing dia. Untuk episod pertama kita tayang pukul 11, episod kedua kita tayang 10.45 kan. Ya. Dia susah sikitlah orang nak catch up. Tapi saya pasti ramai yang mengikuti dan menanti-nantikan gandingan ini. Ini gandingan yang sangat-sangat menarik lah. Okey, cerita ini mengenai apa? Ini ada Salina, ini Amir. Saya lihat pelakon-pelakon lain juga hebat-hebat belaka. Mengenai apa untuk memastikan mereka terus mengikuti? Okey, sebenarnya untuk cerita Rindu Kasih ni, dia cerita tentang kekeluargaan, persahabatan, normal life, kehidupan semua orang. Tapi yang membuatkan cerita ni lebih menarik adalah disebabkan untuk watak macam Izu sendiri, untuk watak Amir, diri dia tersepit di antara isteri dan juga syurga dia, which is mak dia. Okay. So macam mana dia nak carry kehidupan dia sehari-hari, dia mana satu yang dia seharusnya lebihkan antara mak dan juga isteri. Ini menarik sebenarnya. Dan Umi, antara cabaran untuk kali ni, watak kali ni yang kata tanggungjawab paling berat ataupun macam sebelum ini sama atau tidak? Yang Atau tadi ada tersepit, kelainan? yang ini macam mana? Terkepit. Teraniaya. Okey, kongsikan. Saya memang selalu buat watak teraniaya. Lepas ni saya nak menganiaya pula lah. Berbeza daripada karakter yang saya bawa sebelum ni, Haifa. Haifa tu dia seorang yang very strong inside. Tapi Salina ni dia a bit confused dengan diri dia. Sebab dia membesar tanpa seorang ibu. Jadi dia macam ada missing puzzle dalam diri dia. That's why bila orang bully dia pun macam okey. Sampailah story nanti bila dia berdepan dengan ibu dia, barulah dia akan jumpa diri dia yang sebenar, kekuatan dia. Dia bukan macam wanita lain. Bila berkena apa-apa dia macam okey. She's actually a silent rebel. So towards nanti kita akan tengok dia punya graph dia. Hujung-hujung nanti dia akan mula rebel, tunjuk diri dia yang sebenar. Tak sabar ni. Itu yang nanti kita tengok Amir. Macam mana kesudahannya? Amir pun akan rebel. Tunggu kesudahannya. Mana ni kita tengoklah kita tengok. Tapi soalan yang selalu penonton tanyakan, yang selalu penonton bertanggapan macam cerita Melayu tak habis-habis, ulang balik lebih kurang ceritanya sama dia. Tapi saya pasti ada kelainan. Okey, kalau nak kata lain, kenapa ini berbeza dan istimewa?
Kelainan dan istimewanya salah satu yang kita boleh tahu, boleh bagi tahu yang boleh kita kongsikan adalah latar belakang cerita ni. Memang latar belakang kampung, tak ada langsung yang megah holding pakai suit, langsung tak ada. Itu salah satu kelainan. Memang latar belakang kampung, semua muka barai punya kan. Maksudnya memang make-up cantik, elok-elok ada lah. Memang naturally cantik. Dan handsome je. So macam tu lah. Itu salah satu lah. Kita shoot kat Jati. So memang terbakar lah. Tapi Izu tak terbakar. Saya lah terbakar. Masa tu terbakar. Oh ya. Masa syuting terbakar. Terbakar lah. Perbezaannya mungkin dia punya, selalunya kita tengok cerita tu semakin lama semakin better. Orang semakin baik lah mungkin keadaan tu kan. Tapi saya rasa cerita ni semakin lama semakin malang. Semakin lama cabaran ni semakin tinggi dan semakin tinggi. Sekarang ni kita tengok contohnya macam okey, kalau karakter saya kena tampaklah dengan ibu mertua. Bagi Umi itu bukan lagi sakit dia. Maksimum dia bukan lagi. Bukan lagi, itu sebenarnya half je. Itu sebenarnya tak sampai half pun bagi Umi. Bila Umi bawa karakter Salina tu, itu bukan lagi, not even half of dia punya pain yang saya bawa sebagai Salina. 30% aku Umi. 30% boleh kata. 40% lah. Menarik. Nanti kita akan tengok nanti macam nak ambil karakter. Okey, macam mana pula momen-momen Ibu bersama dengan Fazliana Izaria. Yes, macam mana agaknya antara momen-momen yang tak boleh dilupakan? Chemistry anda semua satu tim. Untuk satu tim bekerjasama dengan tim Pali Family memang senang lah sebab kita dah kenal, and dia orang pun senang nak give and take, director pun senang nak bercerita dengan dia apa idea yang kita ada, combine dengan idea dia. And yang paling bestnya sebab satu tim masing-masing ada orang kata kongsi dia orang punya POV. Jadi kalau kita tak adalah bekerja macam kita ingat kita punya POV ni dah kira bagus ni. Dan dia bila dia orang kongsikan input-input, kita boleh combine jadikan satu idea, jadikan satu benda tu lagi menarik lah. Okey, untuk Umi Sri dengan pelakon-pelakon lain, khususnya lah dengan mak mertua tu. Macam mana lakonan bersama Fazlina Ahmad Daud kan, juga antara pelakon-pelakon lain jugalah. Best melakon dia. Saya setakat ni Salina kena hadap je lah apa dia buat. Saya terima je lah apa dia buat. Tapi bila ada nanti akan ada satu scene di mana saya terpaksa kurang ajar dengan dia. Kurang ajar yang lebih kurang ajar daripada sekarang yang you all nampak dalam karakter Salina. Itulah bagi saya a bit susah lah sebab Umi Nazira personally takkanlah kita nak kurang ajar orang tua kan. Baik orang ni. Kita takkan nak kurang ajar orang tua kan. Tapi dengan ni memang saya memang kurang ajar dengan dia. Dan saya menggunakan kekerasan dengan dia. So itulah yang a bit tough. Lepas tu nak kena layan Amir pula tumbuk dengan sebenarnya apa yang saya boleh kongsikan, momen yang paling menarik yang saya tengok antara Umi dengan Kak Fazlina ni. Setiap kali scene dia orang mesti dia orang nak kena minta maaf. Setiap kali dia orang syuting sama-sama, minta maaf. Lepas tu habis dia set minta maaf. Sebab masing-masing memang bawa watak yang sangat bagus. Masing-masing memang dengan karakter tersendiri. And then bila dia rasa dah terlebih dengan apa yang dia orang bawa, dia tu minta maaf, takut terasa. Sebab untuk karakter yang Izu nampak untuk POV Amir, antara karakter Umi dengan Kak Fazlina, watak mak memang dahsyat. Baik. Okey, untuk Umi, mungkin ada pesanan untuk mereka di luar sana, mungkin ada juga masyarakat kita yang dalam situasi Salina juga, apa agaknya pesanan daripada mereka? Ataupun kenapa mereka perlu menonton lah? Akan ada pengajaran hujung nanti di mana especially bagi seorang suami untuk pastikan tahu macam nak bezakan tanggungjawab pada isteri dan juga tanggungjawab pada seorang ibu. Bagi wanita di luar sana pula yang mengalami apa yang Salina mengalami, saya nak nasihatkan janganlah tinggal sekali di bawah satu bumbung. Di bawah satu bumbung. Tak boleh ada dua queen dalam satu rumah. Masalah Amir nanti. Okey, tapi apa yang saya pasti ramai di antara anda semua penonton yang menyaksikan kami hari ini tak puas mendengar kisah daripada mereka. Itu baru cerita pasal drama saja. Mereka akan terus bersama dengan kita untuk topik kita pada hari ini, dan dalam tu Salina ada tak momen-momen dia tetap tersenyum juga? Ada kan? Dalam cerita sentiasa tersenyum, tapi senyum dalam derita tu sebenarnya. Betul kan, kalau kita cerita pasal drama tu ataupun pasal topik kita pada hari ini, senyum dalam derita. Okey, kita tengok dulu TikTok ni. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati tak berdaya, hanya menangis tanpa
Meskipun kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu tatkala kau lakukan. Tak semua senyuman itu menunjukkan bahagia. Ada juga senyuman hanya semata-mata untuk menutupi segala derita. Percayalah ketika kau nampak dia sedang tersenyum, dia telah berjaya menutupi segala kesedihan yang dia ada. Serta kesedihan yang dia telah alami beberapa hari ini. Perit dan sakit. Tapi dia telah berjaya tutup segala itu. Segala-galanya. Hati, tolong tabah. Walau aku dah hampir rebah, tolong jadi kuat. Walau aku dah penat, tolong jadi berani. Walau aku bersendiri, terima kasih kerana pernah buat aku tersenyum. Walaupun sekarang aku terpaksa tersenyum dalam tangisan. Terima kasih sebab pernah jadi sahabat aku. Kekuatan yang kita boleh dapat daripada kompilasi TikTok yang mana kami akan bawakan berkenaan dengan dalam senyuman ada derita. Okey, saya kira topik kita pada hari ini ramai yang melalui dalam keadaan yang berbeza-beza. Mungkin ada yang kehilangan, ada yang rasa terlalu rendah diri, ada yang rasa serba kekurangan ataupun tertindas, terananya. Pelbagai yang kita akan kupas pada hari ini, tetapi inilah lumrah ataupun hakikatnya kehidupan kita pada hari ini. Mungkin kita lihat, mungkin anda lihat saya sedang tersenyum tapi derita mengacara bersama dengan awak. Tapi saya gurau je. Contoh. Sentiasa tersenyum. Tengok dia tersenyum walaupun dia marah kat saya tu kan. Okey, tapi sekiranya anda ada sebarang pendapat, perkongsian bersama dengan kami di Facebook kami Wanita Hari Ini dan juga Instagram kami WHITV3. InsyaAllah kita akan panjangkan bersama dengan tetamu-tetamu kita sebentar saja lagi. Jangan ke mana, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Aisyah dah fikirkan ke cadangan akak tu? Kak. Ya? Kak tak sayang ke suami akak? Kak ada masalah ke dengan dia? Sebab akak sayanglah akak buat macam ni. Kenapa Ifah jumpa kau? Dia bagi tahu sebab kenapa dia nak aku kahwin dengan Adam. Sebab dia tak ada beranak. Dahlah dah kecewa tak dapat anak. Lepas tu kecewa madu conquer suami kau pula. Fikirlah, Fah. Kalaulah aku jumpa calon yang sesuai untuk Adam, perempuan yang baik, Fah pesan kat dia, bahagiakan Adam tu je lah. Kalau dia orang bahagia, apa akan jadi Kak Fah? Nganga. Takdilah. Fah okey je. Okey je. Itu contohlah tu dalam senyuman ada derita bagikan Adam. Apa lagi kan? Senyum kan? Tapi sebenarnya dalam hati dia derita. Itu betul. Sedutan drama bisik pada hati yang sedikit sebanyak membuka topik kita pada berisik pada hati, membuka topik kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat seperti mana dijanjikan, Izu, Umi masih lagi bersama dengan kita dan kita tambah lagi seorang lagi. Kita bersama dengan Encik Ahmad Fazli Abdul Aziz. Hari ini bersama dengan kita bertuah sekali. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Saya nampak semuanya tersenyum, ada terselit derita ke dalam hati masing-masing? Sebenarnya. Boleh. Sebenarnya. Boleh. Drama saya lama nak bagi tahu. Okey. Baik, mungkin kita boleh menggunakan dengan Cik Fazli sedikitlah. Okey. Senyum yang ada derita di dalamnya. Adakah itu hakikatnya kita sebagai manusia? Dan lebih-lebih lagi dalam zaman sekarang dengan banyaknya kita saksikan perkongsian di sosial media dan sebagainya. Mungkin inilah sebenarnya dan hakikat yang berlaku dalam masyarakat kita. Pertama saya ingat macam ni. Saya nak kena jelaskan dan tekankan. Senyum ni adalah salah satu ekspresi emosi, rasa gembira, seronok dan teruja lah. Kan? Jadi maknanya kita jangan, sebab topik ini senyum ada derita di sebaliknya kan. Jadi pertama jangan nilai semua orang senyum ada derita. First dulu. Okey, betul juga. Namun dalam keadaan begitu dia ada satu istilah disebut sebagai smiling depression.
smiling depression, iaitu satu usaha yang dilakukan oleh seseorang tu. Dia mengalami depresi. Tetapi dia cuba nak cover up supaya dia tak dilihat lemah, tak nampak orang kata nampak dia okey. Kan? So jadi itulah yang menyebabkan dia cuba senyumlah walaupun menghadapi derita. Tapi keadaan ini sebenarnya dia boleh membahayakan dirilah. Sebab saya ada satu kes, sebab saya kaunselor rumah tangga dan ada banyak kes yang saya baca dan kaji. Ada satu kes saya ingat tahun 2002, 30 Mei 2002. Berita ni keluar dalam Berita Harian. Seorang budak umur 13 tahun, dia tak pernah tunjuk sifat marah di sekolah. Tak pernah nampak marah di sekolah. Maknanya budak baik tak? Budak baik. Budak baik lah kan? Tapi apa dia buat? Dia telah melakukan satu bentuk pembunuhan. Dia bunuh anak perempuan guru tuition dia dengan menikam lebih 20 kali. Sri utama kan? Sekolah saya tu. Sekolah Sri utama. Betul tak tu? Sekolah Umi. So maknanya kalau kita tengok, nampak macam okey. Tapi apabila tak diurus dengan baik, dia sebenarnya boleh membawa kepada banyak kecelakaan. Saya pernah ceramah satu agensi. Dia kata, ketua jabatan beritahu. Dia kata, Cik Fazli, betul lah apa Cik Fazli sebut. Saya kata apa? Berhati-hati dengan orang yang tak pernah marah. Okey, tapi saya yakin kalau kita senyuman yang kita betul-betul daripada hati dan senyuman yang kita nak selindung sesuatu tu ada beza. Ada beza dan juga ada kemahiran juga untuk kita nak berbuat-buat. Dia sebenarnya macam ni. Dia smiling depression kita takkan dapat detect secara, ada perkara yang boleh kita boleh tengok secara pemerhatian lah. Ada perkara yang tak dapat kita tengok lah. Tapi apa yang kita boleh kata, contoh dia senyum, sentiasa senyum, tak pernah marah dan sebagainya. Tapi kita boleh tengok perubahan. Perubahan apa? Pertama, perubahan makan. Makan. Sama ada dia terlalu banyak makan ataupun terlalu sikit makan. Kurang makan. Kurang. Ada perubahan. Maknanya ada perubahan dari segi pola makan. Ataupun pola tidur. Terlalu banyak tidur. Kan? Sampai tak nak bangun, malas nak pergi kerja dan sebagainya. Ataupun langsung tak boleh nak tidur. Insomnia lah. Apa lagi? Perubahan-perubahan kecil lah sebenarnya ada lah. Sebab dia berkait. Maknanya walaupun senyum, tapi kalau ada simptom-simptom tersebut, maknanya kita kena check dengan lebih detail lah. Okey. Kita nak tanya pada Umi. Kita ibu-ibu, kita wanita, pastinya banyak benda yang kita fikirkan, pengurusan dan sebagainya. Bekerjaya juga. Kalau di rumah, mungkin kita banyak benda kita nak kena buat. Kita nak pergi kerja ni, nak kena orang kata tukar, transformasi perasaan, emosi kita. Bagaimana sebenarnya pengurusan Umi sendiri? Dengan pertolongan daripada orang sekeliling. Contohnya macam suami ataupun ibu, mak mertua. Memang betul, Umi pun pernah bila stres, macam kita baru bersalin, pernahlah kita marah. Tapi Umi cuba untuk kontrol dengan exercise. Dan juga pertolongan daripada orang sekeliling. Itu sangat penting. Kita kena ada communication dengan suami kita. Communicate dengan suami kita. I tak okey. I perlukan you untuk tolong I. Okey, tapi adakah kalau timbul dalam keadaan macam tu, kita biar layankan saja ataupun memang kita menyedari ataupun kita biarkan saja perkara itu memberi kesan kepada diri kita dan orang lain? Kepada Umi sendiri. Umi sedar. Contohnya macam tiba-tiba kita marah, start baling barang. Itu bukan satu perkara yang normal. Impulsif. Itu berbalik kan. Apa capai tu sebalik. So kalau Umi nampaklah mungkin sebab faktor umur, Umi dah tengok perubahan dalam diri Umi. Memang jadi seorang ibu ni banyak memberi efek kepada mental health kita. Baik, Izu. Kita ni lelaki kan? Kita bapa-bapa. Saya kena dengar juga soal sebab sama-sama lelaki. Betul. Tapi Izu, sebagai seorang pelakon, sebagai seorang ini hakikatnya tahu sebenarnya. Kita tidak berpeluang untuk menunjukkan kesedihan di depan orang kadang-kadang. Kita tak berpeluang untuk menjadi diri kita sendiri apabila kita pergi bekerja kerana kita perlu menghiburkan orang di atas pentas. Keluar rumah je tak boleh jadi diri kita 100%. Kena sorok benda-benda lain kat rumah. Untuk mengawal ataupun menjadi seseorang yang seperti itu ataupun selebriti yang sentiasa kena tunjuk diri itu okey. Apa perasaan dan sampai bila kita boleh tahan dan bagaimana kita nak urus? Kalau tanya saya sampai bila saya akan tahan dan sampai bila macam mana saya nak urus. Pernah terlepas tak depan orang? So far setakat ni saya rasa belum pernah lah. Kalau saya rasa macam mana nak cakap? Luahkan Izul. Dia macam ni. Saya dekat luar rasa tak pernah terjadi. Macam saya memang selalu kalau benda-benda masalah ataupun benda-benda yang tak sepatutnya yang kita pendam, memang Izul akan tinggal. Sebab once keluar rumah aja memang kita ni memang untuk masyarakat. Masyarakat akan merhati. Orang luar akan merhati apa yang kita buat, apa yang kita perilaku kita lah.
Kalau elok lah, kalau tak elok cepat je benda ni viral. Jadi banyak menjagalah. Jadi macam Izu selalu letak dalam diri Izu. Setiap kali keluar rumah aku cari rezeki dan jalan ini aku yang pilih. Aku yang pilih daripada awal untuk aku jadi selebriti, untuk aku jadi pelakon, and then orang mengenali. Ini memang kau dah tahu. Bila kau pilih untuk jadi macam ni, orang akan tengok kau pergi mana-mana pun. Jadi saya tak suka salahkan diri saya. Saya selalu cakap, benda ni jalan aku pilih, aku kena positif dan aku memang keluar buat kerja. Bukannya keluar nak tunjukkan perasaan, marah, tiba-tiba bagi kotam terlalu awal kan. Contohnya, semalam rap pukul 4 pagi. Kan bagi kotam pukul 9 pagi contoh. Balik pun dah lambat, datang pula awal juga kan. Jadi kadang kita stres. Tapi benda tu sorok je lah. Ini jalan kita pilih. Ini kerja kita. Okey, tetapi itu adalah jawapan daripada Izu yang seorang yang dah matang, yang dah ada satu mindset yang kuat. Tapi saya percaya ramai juga kita dengar sekarang ni, mungkin mereka yang muda, influencer dan sebagainya, itu membawa kepada satu permasalahan lain pula. Sebenarnya. Yang mungkin kita nak tanyakan pada Cik Fazli. Silakan, Fatin. Apa nak tanya pada Cik Fazli? Saya ada dua soalan. Satu, dua terus. Untuk kadang-kadang ada personaliti masyarakat kita ni yang dia memang pendiam, dia memang pemendam. Jadi sebagai seorang yang pemendam ni, dia memang simpan pada diri dia je. Tapi di luar dia kena tunjukkan yang dia senyum dan dia serasi dengan keadaan. Tapi di dalam tak ada siapa pun tahu. Yang kedua, apa agaknya kesan pada ahli keluarga kita, orang di sekeliling kita kalau lama-lama dah burn out, macam mana? Okay, saya tambah Cik Fazli. Sekarang ni. 3 dah ni. Saya tambah pada tu. Ini kenyataan apabila ada sering orang kata anxiety sekarang, depression. Paling teruk sekali kalau kita lihat mungkin ada di kalangan artis bunuh diri dan sebagainya. Hanya kerana berpunca masalah-masalah seperti ini. Saya rasa isu kesihatan mental ni kita tak boleh pandang enteng lah. Dan saya sebenarnya nak tambah sikit sebab bukan tadi sebut tentang kematangan umur kan. Saya kata tentang kesihatan mental dia tidak berkait dengan umur. Tetapi dia berkait dengan skill bagaimana kita mengurus emosi. Kan, macam mana kita urus. Saya suka bila Nazila sebut tadi, saya sedar, saya tahu apa emosi yang saya rasa. Itu penting. Sebab untuk mengurus emosi ni kita mesti tahu apa yang kita rasa. Dan kita mesti akui, acknowledge. Contoh, saya stres. Saya akui saya stres. Contoh, saya jealous dengan Abang Farin. Dia punya body slim apa semua, saya badan tak kurus-kurus. Contoh. Saya kena akui. Tetapi di sebalik kita mengakui, kemudian barulah kita sebut, okey, aku kena uruskan emosi tersebut. Dia masalah ni bila in denial. Orang tanya, kau okey tak? Aku okey. Tapi dalam hati tu dia bergelumang. Yang saya bimbang, yang pendam ni adalah disebut sebagai orang yang pasif. Pasif ni dia avoid daripada konflik. Maknanya kalau orang marah pun dia lari. Tetapi dia ada satu soalan. Adakah dia lari dan diurus emosi tadi, sakit hati dan sebagainya, ataupun dia lari dipendam? Sebab ada orang yang memang dia boleh senyum, orang marah pun dia boleh senyum tenang, tapi dia boleh urus emosi. Itu baguslah. Itu orang yang asertif. Tetapi orang yang dimarah, dia simpan, dia pendam, dan saya bimbang lagi ada istilah disebut sebagai projective agresif. Okey, kesannya lah. Maknanya dia nampak depan okey, belakang kereta kena calar, kena santau dan sebagainya. Itulah. Dia balas lah, dia cari cara lain untuk membalas. So pada saya penting untuk urus emosi lah. Dan pendam ni sebenarnya dia sangat berbahaya. Sebab saya ibaratkan emosi kita ni macam belon. Setiap kali kita rasa emosi negatif, kita tiup. So semakin lama semakin besar semakin sensitif. Betul. Dan nak letupkan belon ni satu jarum je. Kecil je jarum. Sebab tu satu benda dia trigger, meletup, maka di situlah akan berlaku tingkah laku luar kawalan. Kalau kita tengok dalam video dekat Facebook ke apa kan, orang mengamuk pukul kereta orang apa semua, bergaduh bertumbuk dengan polis. Dengan polis boleh bertumbuk. Maknanya secara rasional kita tak akan bertumbuk dengan polis. Tapi kenapa dia boleh buat macam tu? Kerana dia sudah hilang rasional. Sebab emosi dengan rasional ni dia songsang. Emosi dengan rasional dia songsang. Kalau rasional tinggi, emosi rendah. Kalau emosi tinggi, rasional rendah. Tak boleh nak fikirlah. Menarik. Okey, ini perbincangan kita, pendapat kita yang berada di studio sekarang. Saya pasti ramai juga di kalangan mereka di luar sana mempunyai pendapat mereka tersendiri. So kita dengarkan. Kita saksikan. Pernah tak korang tengok muka saya macam muka stres? Orang stres tengok saya lagi ada. Nak buat apa nak sembunyi-sembunyi? Saya tak ada istilah sembunyi. Saya ni orang yang very transparent. Saya very positif. Saya tak suka nak simpan-simpan perasaan. Setiap orang yang ada masalah kena luahkan, cari pendengar yang baik, cari teman yang baik, circle yang positif untuk setiap problem tu. Kita manusia, tak mungkin kita boleh simpan lama sesuatu problem tu kan, dan kita tak boleh hadapinya seorang diri.
Ekspreskan dan lepaskan. Kalau perlu nangis, kalau perlu jerit-jerit je. Yang penting release tension. Kita nak hidup lama dan hidup dengan gembira dan bahagia. Kalau dulu akan hentam, akan luahkan semua dekat media sosial lah kan. Selagi apa I boleh tulis, I tulis lah. Tapi sekarang ni tak dah, I banyak mendiamkan diri. I rasa kalau tak payahlah nak luahkan semuanya di media sosial kot. Kalau berkongsi dengan kawan-kawan yang terapat, I rasa okey. Tapi tak payahlah kot sebab macam banyak kan pengalaman kalau luah kat media sosial ni banyak benda yang tak elok daripada elok. I rasa lebih baik berkongsi dengan kawan-kawan terapat. I tak tahu, I memang tak tahu, jadi happy je lah sekarang ni. Apa masalah, I buat macam tak ada masalah je. I rasa kalau kita ada masalah, it's best untuk jangan simpan dekat dalam lah sorang-sorang and then you sedih sorang-sorang. I rasa it's always good to have a close friend or a family. Usually saya selalu bagi tahu my best friend lah. Best friend kita usually kawan tu different daripada family. Family kita tak boleh nak cerita everything, but it's good kalau you rasa sedih or you have problems, better untuk luahkan kepada kawan rapat. And it's okay to cry. It's okay to cry, tak kisah you lelaki ke perempuan. It's healthy to cry. Itu pendapat yang mana nak menyalurkan luahan perasaan kita untuk kawan-kawan yang rapat. Ini lebih kepada mereka yang belum berkahwin dan sebagainya. Saya rasa macam nak nangis kau. Kenapa? Sabar ya. Okey, saya nak kata dia luahkan. Saya nak panjangkan soalan saya pada Umi kan. Kalau dah berkahwin ni lain, dia ada suami, dia ada ibu yang mungkin rapat dengan kita. Bagaimana pula dengan mereka yang belum lagi berkahwin? Macam mana dia nak channelkan perasaan apa yang dipendam dekat kawan-kawan? Kadang-kadang kawan-kawan ni nak dengar benda-benda yang manis-manis saja, yang benda seronok-seronok, masalah ke ataupun pandangan ke, susah nak dapat pendengar yang setia. Sebenarnya saya memang jarang bercerita dengan kawan-kawan. Saya pernah menghadapi masalah masa saya belajar dulu dekat Melbourne. Tiba-tiba kita jauh dengan family. Memang saya menghadapi depression, tak boleh tidur malam. So saya jumpa terapis dekat yang disediakan oleh universiti, and dia ajar saya untuk tulis setiap benda yang saya rasa. So saya tulis. Alhamdulillah, memang it makes you feel better. Menulis memang menolong dan juga bersenam. Okey, menulis tu menulis apa? Apa saja yang saya rasa. Hari ini saya rasa sedih. Hari ini saya rasa happy sebab saya buat ini. Hari ini saya nak kena buat kerja. That's what I did. Maybe saya nampak macam orang gila. Tapi memang saya buat begitu. Tak ada masalah. Sebab tu saya ibaratkan macam belon tadi. Belon ni nak elak daripada pecah, dia kena lepas angin. So sebab tu luah ni penting. So luah dalam buku. Dalam buku. Kalau Umi buku, kalau Izu luahan lagu? Tak ada. Saya tahu. Saya rasa setakat ni alhamdulillah lah. Saya ada circle yang okey, yang saya boleh bercerita. Kalau ikutkan dulu, kalau macam kawan-kawan, memang saya ada kawan-kawan yang tempat untuk kita bercerita. Tapi bila saya dah kahwin, memang saya akan ceritakan segalanya dekat isteri dan juga family je lah. Okey, untuk lelaki, kita ada soalan sebenarnya. Okey, kerana saya daripada awal saya dah katakan, ini merangkumi semua. Apa juga bentuk perasaan, kehilangan, teranaya, marah, benci dan sebagainya. Okey, kita ni lelaki daripada kecil diajar, lelaki tak boleh nangis. Kau kena kuat. Kau tak boleh ni. Tapi ada juga pendapat mengatakan, tak boleh macam tu. Sekarang kita tak boleh macam tu. Kalau lelaki nak nangis, kita biarkan dan tak kata itu sebagai satu tindakan yang pengecut, yang lemah dan sebagainya. Jadi apa pendapat Izu? Betul. Pada Izu, di istilah dulu tak boleh pakai dah. Sebab sekarang ni zaman berubah. Dan sekarang ni kita perlukan moral support daripada semua orang. Bukan saja kawan-kawan, bukan saja daripada orang yang rapat, malah sekeliling, tempat kerja, mungkin bukan segi kita tapi suasana tu sendiri kan. Jadi pada Izu rasa apa yang kita rasa, kalau kita rasa okey untuk kita luahkan, just kita luahkan. Kalau kita tak rasa tak okey untuk kita luahkan, daripada kita simpan, lebih baik kita jangan fikir. Simpan tu yang buat sakit. Bila sakit tu yang jadi benda yang tak best lah. Awak menangis bukan dalam drama aja, awak menangis di luar, pernah? Saya menangis dalam drama. Dekat luar saya tak nangis. Kadang-kadang emosi yang saya tanya Awin isteri awak ini benda yang betul saya cerita. Kadang-kadang ada benda yang saya tak okey dekat luar. Dekat dalam drama yang saya akan luahkan. Bila ada watak-watak saya nak kena marah tu. Betul. Itu secara saya. Maksudnya bila masa saya nak kena marah, ni time ni aku curi sikit emosi aku yang aku sakit dulu tu, bagi dekat sini. Saya pernah menangis berlakon dalam drama, menangis yang teresak-esak dan tak boleh berhenti. Walaupun dah cut, dah habis dah ni habis. Tak,
Sedih sangat. tak tahu yang saya secara memang tengah teknikal nangis dia betul. bukan kerana watak itu tetapi kerana satu kenangan ataupun satu benda yang menyakitkan. Lepas tu dia orang kata, oh Izu bagus. Masa tu. Okey, Izu kita tukar angle boleh Izu masa ni? Masa Izu tengah nangis dia orang kata. Sebab macam tu. Tukar aja. Dia orang tukar angle apa semua lama tau. Memang teresak-esak. Dan bila dia orang roll, saya still boleh nangis lagi. Saya nak carilah cerita tu. Banyak menyimpan ni. Memang banyak menyimpan. Saya bukan banyak simpan. Dia ada satu benda yang trigger bila dah lepas. Betul. Saya dah lupa dah. Ya. Cara berbeza-beza lah kan untuk nak Macam Umi mencarikan. senang nangis ni. Betul, tulis je. Okey, kita ada komen di Facebook daripada Sis SMR. Tersenyum bukan sekadar untuk tutup sedih tapi untuk menjadi kekuatan di saat diuji. Kadang di saat diuji hanya diri sendiri yang perlu kuat dan nak bangkit. Orang lain hanya watak sampingan yang takkan pernah tahu dan juga rasa apa yang kita hadapi. Meluah tak sama macam apa yang kita hadapi. Kadang dengan senyum dapat memujuk diri untuk kembali kuat dan juga bangkit. Betul juga. Betul, saya setuju, sangat setuju sebenarnya. Ya. Dia macam ni. Badan kita ni dia akan ekspresikan apa emosi. Contoh, kalau kita sedih, tengok atas ke bawah? Bawah. Jangan kita kata, kau kenapa ni? Aku tengah sedih. Betul tak juga. sesuai kan? Kecuali tengah nak kawal air mata. Masuk balik. Masuk balik. Ya juga kan? Betul. Jadi sebab tu saya tertarik kalau kita imbas satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang cara nak kontrol marah. Okey. Kan Nabi ajar kalau daripada berdiri duduk. Perasan tak kita kalau terlalu marah daripada duduk kita berdiri. Betul. So sebenarnya dia ada dalam bahasa mudah emosi mempengaruhi aksi. Tapi kita jangan lupa aksi juga mempengaruhi emosi. Sebab tu kalau contoh nak dapatkan balik kekuatan dalam keadaan sedih, cuba senyum. Senyum kawan-kawan. Senyum sebab dia akan mengubah sedikit sebanyak tentang emosi kita. Sebab tu contoh kalau kita sedih, kita akan duduk bawah. Jalan pun lemah. Kan cakap pun slow, bernafas pun kan. Tapi cuba kita buat seolah-olah berlaku menjadi orang yang gembira. Tegak, tarik nafas, senyum. Jerit kan tiba-tiba kan. Cuba kau tiba-tiba pelik dah kalau suami tengok kan kenapa pula kan tiba-tiba. Tapi itu salah satu cara untuk teknik untuk kita nak kontrol, cari kekuatan balik, nak ubah emosi seketika. Walaupun isu selesai tak selesai. Tetapi paling tidak emosi kita lebih bertenang untuk kita hadapi isu. Maksudnya dekat sini barisan pelakon memang handal lah untuk memang handal. Handal. Ya, lepas kita berlakon. Sebab tu saya kata tadi, walau apa juga keadaan kami ataupun bekerja, kita terpaksa juga membuat watak itu tak kira apa juga kita tengah terlalu suka, terlalu sedih, kita kena tetap bawakan juga watak. Tapi nak mendalami watak tersebut dia mesti kait dengan pengalaman kita sendiri kan. Betul. Sedikit sebanyak. Bukan kalau bukan kita sendiri pun kita akan ambil orang lain punya. Seronoklah topik ini, dia sangat-sangat jujur tu. Okey. Dah tak tahu dah mana pengacara mana host. Kita tamu. Okey, Umi, saya nak tanya pada Umi sendirilah. Okey, adakah di dalam proses kita mencari semangat, mencari inspirasi dan juga kekuatan, bolehkah ataupun patutkah kita bila kita dilanda satu kesedihan, kita bagi satu momen untuk kita layankan dulu perasaan itu sebagai manusia, tetapi kita kena ada batas dan kita kena bangkit kembali dan bagaimana? Adakah itu satu yang normal atau yang harus dilakukan? Ya, bagi saya itu self healing juga. Sebab kata orang kalau kita tengok drama, tiba-tiba kita nangis tersesak tengok scene tu, sedikit sebanyak tu macam release tension juga. Release tension kita lepas habis. Okey dah lepas dah boleh start something new. Bagi Umi buat juga kadang-kadang. Just let go. Kadang-kadang dengan suami kan. Just let go. Okey dah. I'm okay already. You dah faham kan apa yang rasa? Itu je. Dan respon suami? Kalau dah memahami, kita jadi suami tak faham. Kenapa ni kan? Suami saya dia dah faham cara saya. Okey. Tapi saya suka menulis kot. Kadang-kadang kalau saya rasa macam dia keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan, saya akan tulis. Okey, ini apa yang kita dah discuss tadi. Ini apa yang saya rasa. Saya share dengan dia balik. Okey. Sukalah teknik tu maksudnya. Macam awak nak buat kan? Agar nanti awak buat. Kan? Maksudnya kedua-dua peranan suami isteri tu kan. Kadang suami ni dia lebih kepada pendam. Isteri ni lebih kepada bercakap. Lelaki suka pendam. Sebenarnya peranan kedua-duanya perlu kan. Bukannya nak tahu pasal apa yang awak pendam je. Kita pula kena faham. Betul. Apa yang you rasa ni? Okey, saya ada soalan. Lelaki dan juga perempuan, siapa lagi mudah untuk kita healkan apa yang kita rasa tu? Dia macam ni. Saya nak buat statement kat sini. Membantah. Ada orang kata lelaki tak ada emosi, orang perempuan beremosi. Saya tak setuju. Saya pun tak setuju. Cuma istilah dia, saya pun tak. Lelaki beremosi. Lelaki bahkan dalam rumah tangga pun mengajuk.
Kadang-kadang mengajuk lagi buruk pada orang perempuan. Kan, cuma cara ekspresi saja yang berbeza. Contoh orang lelaki kalau mengajuk dia buat apa? Keluar rumah. Ataupun diam. Marah. Diam juga biasa. Betul. Apa lagi? Rasa hati. Diam. Jawablah. Betul. So itu pattern ataupun dia main kebiasaan. sukan. Dia channel lah, pada aktiviti yang mendatangkan emosi yang positif lah. Tapi maknanya kita kena faham orang lelaki juga beremosi. Sebab tu saya sangat suka bila Nazira sebut tadi, saya kata pengurusan emosi dalam rumah tangga ni penting. Suami mesti jadi pengurus emosi pada isteri. Isteri mesti jadi pengurus emosi pada suami. Saling melengkapi. Itu paling ideal lah. Sebab kalau orang luar dia tak kenal semua. Betul. Suami isteri ni kenal luar dalam lah. Habis semua kenal lah. Jadi pendapat daripada suami kadang-kadang lebih baik lah. Lebih tepat. Dan cuma saya kata macam ni. Seorang lelaki kena sedar menjadi pendengar yang baik ni adalah very powerful. Sebab bahasa muda saya cakap macam ni. Dengar je lah. Orang boleh jatuh cinta hanya dengan luah masalah. Okey. Maknanya kalau isteri banyak yang berlaku tu. Kena buat topik lain. Jadi jangan berceritalah masalah rumah tangga. Sebab itu kalau suami dapat jadi pendengar yang baik, maka dia akan menyebabkan isteri akan makin jatuh cinta. Sama juga suami sebenarnya kalau kita dia macam ni, orang lelaki ni, saya kalau dalam kursus tanya, okey, kenapa puan nak suami cerita kat puan? Orang perempuan bila suami cerita masalah dekat dia akan rasa dihargai, dia rasa diri dia penting, dia rasa bahawa dia ada fungsi. Orang lelaki pula, saya tanya pula kenapa tak nak cerita? Dia kata, bukan selesai masalah pun. Kadang-kadang takut dia membebel, tambah lagi kan. So pada saya, pesan pada orang perempuan, kalau suami mula nak bercerita ataupun ada kecenderungan untuk bercerita, jadi pendengar yang baik. Dengar jugalah. Pendengar yang baik apa dia? Jangan menyampuk. Janganlah keluar ayat, itulah yang dah cakap lama dah. Nak menyalahkan kita balik kan. Dengar orang perempuan. Okey, saya kira itu satu konklusi dan juga rumusan dan nasihat. Okey, Izu, nasihat pendek, nasihat ringkas Izu kepada mereka di luar sana, katalah walaupun mereka dilanda apa jua musibah untuk tidak disimpan tapi harus diuruskan dengan baik. Janganlah lama sangat tersenyum padahal dalam hati itu derita. Silakan. Sebenarnya kita kena tahu dekat mana nak channelkan perasaan kita lah. Dan meluahkan tu bagus tapi kena pada orang yang tepat. Kalau masalah dengan suami isteri, better selesai dengan suami isteri. Kalau masalah kerja, better selesaikan dengan orang yang tepat lah. Jangan tersalah cerita dekat orang yang salah, nanti akan jadi benda lain. Nanti akan ada unsur-unsur lain, takut dia jadi lebih teruk. Kalau jadi lebih bagus tak apa. Cari tempat yang betul lah, jumpa pakar ke. Dan support sistem yang betul di kalangan rakan-rakan yang betul dan dipercayai dan sebagainya. Okey, dan Umi sedikit pengurusan emosi juga berkait rapat dengan kematangan. Selain daripada tulis, saya memang percaya kepada menulis. Communication is vital, it's very important. Kena berkomunikasi antara suami isteri. Kalau rasa dah tak boleh nak selamat dah, pergilah jumpa orang yang boleh tolong dan menjadi meditate antara suami isteri. Dan itulah insya-Allah, don't easily give up on your marriage. Cik Waziri, ringkas 30 saat dari sekarang. Silakan. Dapatkan bantuan pakar. Jangan malu sebab isu tentang especially smiling depression ni, kita bimbang takut sampai dah tahap menjejaskan fungsi dah. Sampai tak boleh bekerja dan sebagainya, akhirnya ada suicidal thought. Ini saya bimbang. So hari ini dapatkan bantuan, jangan malu sebab kita ni manusia yang lemah, kita perlukan bantuan luar. Senyumlah dalam menggembira, menangislah dalam derita, jujurlah pada diri sendiri. InsyaAllah. Okey, jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Cik Fazli, Izu dan juga Umi kerana bersama kita pada hari ini. Satu perbincangan yang cukup santai tapi saya kira penuh dengan pengisian yang juga membantu ramai mereka di luar sana. Betul. Saya kira ramai yang ada semangat baru hari ini untuk jadi lebih baik kan. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada satu wanita inspirasi. Nantikan. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih terus bersama dengan kami. Topik ini sangat-sangat menarik. Senyuman ada derita dan tadi kita sedikit membincangkan bagaimana untuk terus mencari kekuatan, bagaimana cara yang betul dan betapa orang kata kita perlu menguruskan emosi kita sendiri. Kekuatan paling penting. Terima kasih juga kepada mereka yang komen di Facebook kami. InsyaAllah kami akan kongsikan sebanyak mana yang kami mampu. Tetapi bila kita cakap senyum dalam derita ini, terselitnya kekuatan juga. Betul. Bila bercakap mengenai kekuatan ini, tak ada alasan lagi untuk awak nak beri alasan derita, permasalahan atau bebanan. Kerana setiap orang mempunyai kekuatan tersendiri. Begitu juga dengan wanita inspirasi yang kita nak kongsikan hari ini. Kita nak bersama dengan Zawiyah Deraman yang mana beliau ini kata tauke telur masin. Tetapi di sebalik kekuatannya, kita nak kongsikan. Jom kita saksikan.
bukti kecekalan pada diri seseorang itu bukanlah terletak pada bentuk fizikalnya, namun kecekalan dan keazaman yang tiada tolok bandingnya yang perlu diambil kira. Begitulah yang boleh disifatkan kepada Zawiyah Mat Deramin, anak gadis Tumpat Kelantan ini. Walaupun berbeza dari segi fizikal, namun kecekalan dan keazaman yang tidak mengenal erti lelah membawanya menjadi seorang usahawan yang berdedikasi. Asalnya daripada abang saya, abang kandung lah. Dia pero itik ni, dia pero itik ke apa. Lepas pada tu itik dia 3 bulan bertelur, 3 bulan tak bertelur. Daripada awal masa itik terletik sikit ni biasalah orang pakai berebut. Tapi bila telur tu banyak, dia pun tak ada lah orang hok nuk ni kan. Lepas tu jadi saya nak buai dekat mana saya takut telur ni punah ke apa. Lepas tu saya pun terfikir tu kan masuk dalam SB. Sampailah ke hari ni. Sampailah ke hari ni saya dapat customer. Tapi alhamdulillah walaupun saya jual di media untuk orang mari ambil je, tapi ada seorang customer. Zawiyah yang meminati bidang media kini mula berjinak-jinak dengan TikTok dan media sosial untuk memasarkan perniagaannya. Menurut gadis berusia 31 tahun ini, padanya sosial media adalah sumber rezeki baginya yang seringkali membuahkan hasil. Ya sebab itik ni 3 bulan bertelur, 3 bulan tak bertelur. Jadi dalam masa 3 bulan tu saya kata saya nak ambil duit mana saya untuk makan. Memanglah saya dapat batu tapi batu dengan cara hidup mahal sekarang ni kan tak ada. Jadi saya terfikir apa saya mampu buat. Saya cuba buat popiah, mini popiah. Saya cuba buat mini popiah, lepas tu saya cuba buat las. Buat las itu, masa las itu ramah pakai no. Dan asalnya niat tu suka-suka gila bosan je nak buka akaun TikTok tu, Facebook ke apa untuk simpan gambar kita sendiri. Tapi bila lepas pada buat telur masing tu, jadi benda tu daripada situ saya dapat customer, daripada situ saya dapat pendapatan. Jadi saya cuba pula buka TikTok. Lepas tu saya buka TikTok pun saja nak ingat suka-suka. Kali saya cuba post sekali telur masing. Saya cuba post telur masing tu sekali daripada Pahang, daripada Kanu, daripada KL sanggup mari ambil. Telur ni rasa rajin je. Rasa rajin kita boleh buat. Oh mana tak boleh geruk. Okey, you plantar sekali pun asal boleh kecek, boleh main telefon. Jual juga pokok jual. InsyaAllah rezeki Allah akan luar. Berkat redha dan dorongan ibunya, kini Zawiyah dan hasil jualannya mula meniti di bibir pembeli di media sosial. Itu dia antara sedikit sebanyak yang boleh kita curi kekuatan beliau kan Farin. Saya kira perkongsian itu ada juga kaitannya dengan topik kita pada hari ini, di mana kita terus mencari kekuatan dan tidak menjadikan sesuatu yang mereka katakan sebagai kekurangan itu menjadi sesuatu yang untuk terus kita ratap, terus kita rasa sedih. Dan kita harapkan kisah inspirasi tadi terus memberikan semangat dan inspirasi kepada anda, mana yang rasa terlalu rendah diri, mana yang rasa malu ataupun tengah rasa bersedih. Jadikan ianya sebagai satu kekuatan, pasti ada jalan asalkan kita bangkit. Betul, sebab saya memang sangat-sangat percaya setiap daripada kita ada kelebihan yang kita boleh cari dan juga kita tingkatkan kejayaan kita tu. Saya dah puas dah tanya semua orang tadi, termasuk mereka yang di luar sana pun. Fatin sendiri macam mana menguruskan emosi? Awak kalau sedih, kalau rasa marah, saya sejujurnya saya susah nak menangis. Saya adalah orang yang susah sangat menangis. Tapi saya seorang yang tak, saya jenis yang macam okey, ada masalah, okey kenapa, settle. Saya macam take it easy. Saya macam ada orang cakap saya ni lari daripada masalah, tapi sebenarnya saya rasa itu belum lagi masalah. Nampak macam complicated kan? Maknanya anda dah ada melampaui satu tempoh matang jugalah, dah pandai, tak pandai menguruskan masalah. Okey, ini sebenarnya kita janjikan juga kita nak kongsikan sebanyak mana yang kita mampu antara yang menarik. Okey, saya tak tahu nak pilih yang mana satu. Tak tahu, banyak sangat. Tapi ini yang menarik juga ni. Sonia May, agaknya dia mendengarkan apa perkongsian daripada Umi tadi. Dia kata lepas menulis saya koyak kertas tu dan buang lega sangat. Macam cerita Melayu sangat. Betul lah. Kan? Tapi betul juga, mungkin itu salah satu daripada caranya melepaskan kemarahan. Afina Lia kata kekuatan yang ada adalah menangis sepuas-puasnya. Betul, itu pun boleh juga. Daripada Faizal lah, kita ambil sikit lah kan daripada jejaka. Allah ciptakan air mata bukan hanya untuk membuang kotoran yang masuk mata, tapi air mata juga sebagai penawar kepada
kesedihan, kesusahan yang berat kita alami. Awak setuju ke tak sebagai seorang lelaki? Saya bersetuju kerana macam saya katakan, kalau anda bersedih, kita sebagai manusia, kita pastinya akan rasa jatuh, akan rasa tersungkur. Betul. Tetapi pastikan anda tahu bagaimana untuk bangkit dan mencari Betul, kekuatan. tapi saya rasa kalau tersungkur tu sebenarnya itu sebenarnya permulaan kekuatan kita. Kalau tak tersungkur jalan lurus je kan, awak takkan tahu. Takkan maju, takkan rasa kehidupan ini dicabar. Satu lagi. Kawan-kawan atau circle kita kena yang betul. Itu yang utama. Ini yang kita nak channelkan luahan ke apa yang kita pendam dan sebagainya. Okey. Baiklah, jadi pastikan anda terus tersenyum bersama dengan kami, terus ceria, terus gembira. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi setia bersama kami di Wanita hari ini. Panjang perbincangan kita hari ini, seronok juga kita mendengarnya dan harapnya manfaat sampai ke seluruh penonton. Ceria-ceriakan, cari semangat baru untuk diri anda, tidak kira apa jua yang anda rasakan, apa yang tidak baik, negatif dan sebagainya. Kami harap hari ini memberikan anda semangat dan juga inspirasi bersama kami dan juga tetamu-tetamu sebentar sahaja tadi. Okey. Baik, buatlah apa saja yang anda rasakan gembira. Pergi berjogging, jumpa kawan-kawan, makan sedap-sedap kan. Lepas tu nanti kurus balik, lagi balik. Boleh juga. Saya sokong buat sahaja apa yang membuatkan kita rasa seronok dengan diri kita dan jangan selalu untuk memikirkan berkenaan dengan orang cakap apa, orang fikir apa, fikirkan pasal kita. Macam mak-mak juga Betul ke? Betul lah. Okey, alhamdulillah selesai kita untuk hari ini. Kami akan kembali untuk hari esok dengan satu lagi topik yang saya kira ini saya suka juga ni. Sangat menarik. Kenapa ianya menarik? Kerana inilah yang berlaku di sekitar kita. Inilah cabaran orang-orang tua, ibu bapa dengan anak-anak masa kini. Okey, saya ada satu soalan sebelum kita tease topik kita. Okay. Kalau dulu-dulu, ibu bapa awak macam mana? Kalau apa antara pesanan dia? Pesanannya kan kalau pesanannya antara yang klise lah, jangan menyampuk, jalan depan orang tua, tunduk, nak pergi bercakap tu guna kata ganti yang betul, abang, pak cik, encik dan sebagainya. Yang paling ni jangan tukar TV pakai kaki. Okey, tapi apa pun esok secara umumnya adalah topik mengenai pentingnya ada adab. Saya kira walaupun kita buatnya secara umum, tetapi inilah yang dilihat semakin kurang pada hari ini dengan arus media sosial di mana perkataan-perkataan, bahasa dan adab maupun tingkah laku tidak lagi dijaga atau dipesan-pesan. Ya, dan ini sebenarnya penting untuk generasi akan datang. Kalau kita bentuk adab kita sekarang ini, mungkin anak cucu kita akan terikut-ikut dan pembawakan adab itu berterusan. Okey, baik, kami ucapkan dan terima kasih bersama dengan kami sepanjang 1 jam ini. Jaga diri, jangan lupa temu janji kita esok jam 12:30 hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia.